Bagi subjek MTK 3043, Kimpalan Arka Logam Berperisai 4 ini, pelajar-pelajar kita akan belajar kedudukan mengimpal pada kedudukan 2G dan juga 5G. Baik, kita kenal dahulu berkaitan dengan kimpal paip. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar, kerja kimpalan paip memerlukan kemahiran yang tinggi oleh seseorang pengimpal. Jadi, terdapat pelbagai kedudukan dan proses sambungan. Seorang pengimpal paip perlu menduduki ujian amali kelayakan mengimpal paip ataupun kita panggil sebagai WQT, iaitu Welding Qualification Test untuk bekerja di industri minyak dan gas. Jadi, ada dua jenis kerja penyambungan paip, iaitu paip tekanan tinggi dan juga paip tekanan rendah. Dan kebiasaannya, bahan serta kelengkapan yang berbeza akan digunakan. Mari kita lihat pula apa yang dinamakan sebagai kedudukan mengimpal paip. Jadi, untuk pengetahuan pelajar, terdapat berbagai kedudukan paip yang perlu dilakukan oleh seseorang pengimpal, dan seorang pengimpal perlu diuji untuk mendapat pengiktirafan yang melayakkannya untuk mengimpal paip. Jadi, mari kita fokus pada kedudukan 2G dan juga kedudukan 5G. Ada dua istilah kedudukan mengimpal mengikut standard yang kita perlu kenal, iaitu standard yang pertama adalah AWS ataupun American Welding Society, ISO ataupun International Organization for Standardization. Jadi, kedudukan mengimpal horizontal ataupun melintang dalam istilah AWS adalah 2G. Dan juga dalam istilah ISO adalah PB ataupun PC. Seterusnya, dalam kedudukan mengimpal pipe fixed horizontal, dalam istilah AWS kita kenal sebagai 5G dan juga istilah ISO kita kenal sebagai PF. Kini kita beralih kepada kod dan standard untuk pengiktirafan pengimpal. Pelbagai kod dan standard yang boleh digunakan untuk memberi pengiktirafan kepada pengimpal mengikut tahap. Di antaranya adalah British Standard ataupun BSEN ISO 9606-1. Pengiktirafan ini adalah untuk pengimpal mengimpal lebur keluli. Seterusnya adalah EN ISO 9606-2. Pengiktirafan untuk pengimpal mengimpal lebur aluminium dan juga alloy. Dan kod EN 1418, pengimpal yang mendapat pengiktirafan mengendalikan kimpalan lebur dan kimpalan rintangan yang dikendalikan secara automatik ataupun separuh automatik. Untuk American Standard pula, ada 3 standard yang kita boleh gunakan, iaitu yang pertama ASME Section 9, projek bertekanan tinggi, dandang ataupun kita kenal sebagai vessel dan juga kerja-kerja penyambungan pipe. Kemudian adalah standard AWSD 1.1, projek yang melibatkan struktur keluli. Serta yang terakhir AWS D1.2, projek yang melibatkan struktur aluminium. Jadi sekiranya video yang saya kongsikan ini memberi manfaat kepada anda semua dan memberi sedikit inspirasi kepada semua yang menonton, jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Razik Khalid untuk menyokong channel ini supaya saya dapat membuat video-video yang lain pada masa akan datang. Terima kasih dan jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.